Okey, seterusnya 4.5 memindahkan nilai penambahan aset. Okey, dekat sini anda perlu tahu format jadual elan modal. Di mana kat sini ada nama, iaitu nama pemilik perniagaan tu, nombor kad pengenalan beliau, nombor cukai beliau. Kalau soalan tu beri, anda tulis. Tahun taksiran tu anda kena tulis juga. Kat sini adalah dia punya format. Kalau kat sini bentuk Excel mungkin anda tak nampak. Okey, ni cikgu kata ni sekatan 1/3 kegunaan peribadi. Ni kalau ada lah. Mungkin sebahagian 1/2 kegunaan peribadi ke, kan. Kita tengok kenderaan tu kita gunakan untuk peribadi banyak mana, perniagaan banyak mana. Okey, yang ini yang ini juga adalah format, tapi ni dalam bentuk word lah. Senang sikit nampak. Jadi kat sini anda nampak bilangan. Bilangan ni bilangan aset anda yang anda nak tuntut lah elang modal, anda nak kira. Jadi perkara ni anda beritahu lah aset anda apa dia. Okey, ni kadar tahunan, tahun beli. Okey, ni ada belanja residu yang dibenarkan dan belanja residu yang dituntut. Jadi dibenarkan ni kita tulis lah kat sini berapa yang dibenarkan, tapi yang kita tuntut tu berapa banyak. Kat sini kita jumlahkan. Okey, sekatan untuk peribadi punya. Okey, elang yang boleh dituntut. Okey, kat sini melalui pada maklumat jadual elang modal tu, dia ada belanja residu yang macam cikgu kata tadi. Ni belanja residu yang dibenarkan dan belanja residu yang dituntut. Di mana belanja residu yang dibenarkan adalah jumlah elang modal yang dibenarkan untuk dituntut. Maksudnya kita boleh tuntut lah belanja tu, belanja residu tu. Belanja residu tu lebih kurang macam susut nilai, tetapi kat sini disebut residu sebab kita nak kira elang modal. Okey, yang kedua, belanja residu yang dituntut, iaitu jumlah elang modal yang dituntut. Kita tengok, walaupun kita kat situ kita senaraikan belanja yang dibenarkan, tetapi kita tengok apa saja yang kita boleh tuntut. So kadang-kadang kita senaraikan aset-aset kita untuk kita, dibenarkan, tetapi belanja yang dituntut tu ada macam tadi, ketetapan umum yang kadar elang modal yang dibenarkan tu ada yang diberikan, ada yang tidak, kan. Jadi kita tengok apa yang kita boleh tuntut, kan. Okey, yang ketiga ialah elang modal hanya diberi pada aset yang telah dibayar. Yang mana aset tu memang kita dah bayar. Kalau macam belum bayar tu, kita tak boleh lah nak claim elang modal dia. Okey, seterusnya kita tengok kepada langkah kerja menyediakan elang modal tahun. Ni untuk tahun yang pertama, di mana tahun yang mula-mula sekali anda nak tuntut elang modal ataupun anda baru beli aset tetap anda. Pertama sekali kita tengok, kita perlu nyatakan tahun taksiran. Kita buat taksiran tahun yang bila, tahun 2010 ke 2015 ke. Kita kena mention kita buat tahun taksiran untuk tahun yang bila. Yang kedua adalah rujuk dokumen pembelian aset, di mana kat sini kita nak tahu nilai aset tetap kita tu, kita kena rujuk dokumen pembelian aset kita. Di mana kat situ dia ada beritahu nilai aset kita tu berapa, harga dia, kos dia berapa. Jadi kat situ pentingnya kita nak rujuk dokumen tu, kita kena simpan baik-baik lah dokumen pembelian aset tu. Yang ketiga, isi ruang bilangan perkara, tahun beli, kos asal dan kadar elang tahunan. Okey, kat sini kita isi semua perkara-perkara ni. Kita ikut kepada format jap. Format. Ni kos asal, baki awal, tambahan pelubusan, ni semua kita kena isi ikut format tu. Dan B, peringatan, isi dahulu bahagian kolom. Maksudnya kita isi dululah kolom kita tu tahun bila. Kita isi dulu semua ni sebelum kita pergi kepada yang dituntut. Lepas tu kita kena salin semula nilai kos asal A ke ruangan tambahan. Maksudnya kita kena salin semula nilai kos asal aset kita tu. Lepas tu kita kena kira baki akhir residu yang dibenarkan. Maksudnya elang modal ataupun susut nilai yang dibenarkan. Lepas tu kita kena isi ruang tambahan di bahagian belanja residu yang dituntut, di mana di sini kita kena tengok ketetapan umum yang dibenarkan oleh LHDN.
Lepas tu kita tengok kira allowance awal, di mana belanja residu yang dituntut ada tambahan ke tak ada tambahan 20% ke kan. Kita tengok kat situ lah, tahun pertama pembelian saja. Ni allowance awal ni untuk tahun pertama pembelian sajalah. Kalau macam kita dah beli aset tu dah lama, kita tak boleh tuntut allowance tambahan tu. Kita hanya tuntut allowance tahunan je. Allowance pertama, allowance awal tu hanya untuk pertama kali pembelian sahaja. Lepas tu kita kena kira allowance tahunan, belanja residu yang dituntut. Okey, ni tambahan ni kalau ada allowance tambahan ataupun allowance awal. Kalau macam ada aset yang kurang daripada RM1,000, lepas tu tambahan kadar dia adalah melebihi RM1,000, kita kena tengoklah kat situ. Sebab tadi kita ada tuntutan yang lain yang dibenarkan untuk aset yang di bawah RM1,000. Jadi kita kena tengok kat situ lah. Lepas tu kita kena kira jumlah allowance belanja residu yang dituntut, allowance awal dengan allowance tahunan. Allowance awal ni kalau aset tu kita baru beli. Tapi kalau aset tu dah lama, hanya allowance tahunan je lah. Dan seterusnya kita kena kira baki akhir belanja residu yang dituntut. Okey, jumlah tambahan ataupun jumlah allowance, dan akhir sekali jumlahkan setiap kolom. Kat sini kita tengoklah. Ni allowance awal ni kepada yang baru, aset yang baru je. Tapi allowance tahunan ni kita tengok aset yang mana yang dibenarkan untuk dituntut allowance modal. Okey, seterusnya langkah kerja menyediakan allowance modal tahun kedua dan seterusnya, di mana tahun yang lepas, orang kata apa, lepas kita belilah aset tu, kita beli tahun pertama tu, lepas tu kita nak sediakan macam mana, kita tengok kat sini. Pertama sekali kita nyatakan tahun taksiran kita. Kedua, salin bilangan perkara dari jadual allowance modal tahun sebelum. Kita salin balik perkara-perkara tu daripada modal tahun sebelum, mana baki tu kita bawa ke tahun yang seterusnya lah. Lepas tu kita kena nyatakan ke semua kadar allowance tahunan dan tahun beli. Kita kena cakap tahun bila kita beli dan allowance tahunan yang kita boleh tuntut. Lepas tu nombor 4, salin kos asal dan baki awal residu yang dibenarkan dan baki akhir residu yang dibenarkan tahun sebelum. Kita kena salin balik lah, macam cikgu kata tadi. Baki awal tu baki yang sebelum tu kita bawa ke depan. Lepas tu salin baki awal residu yang dituntut dan baki akhir residu yang dituntut daripada tahun yang sebelumnya. Lepas tu buat penambahan pembelian aset baharu di dalam kolom bilangan perkara, tahun beli dan kadar allowance tahunan. Kat sini kita tengoklah kalau ada penambahan aset baru ke kan, kita tambah je lagi. Tapi kalau aset baru tu kita kena tulis dekat bahagian yang ni lah. Ni kita, kalau ada aset baru lah kita tambah lah lagi. Kalau aset yang lama tu kita just bawa je baki-baki tu, kita kira, kita tuntut allowance tahunan je. Lepas tu isi penambahan. Okey, ni dah. Lepas tu kita kira baki akhir residu yang dibenarkan. Isikan penambahan dan residu yang dibenarkan ke dalam kolom tambahan residu yang dituntut. Kita tengoklah yang mana residu yang boleh dituntut. Lepas tu kita kira allowance awal dan allowance tahunan residu yang dituntut dan kita jumlahkan dia. Kita jumlahkan residu yang kita boleh tuntut untuk kita masukkan ke dalam taksiran cukai kita. Lepas tu kita kira baki akhir residu yang dituntut dan jumlahkan setiap kolom. Okay, ini adalah arahan untuk tahun yang selepas tu lah. Okey, prinsip allowance modal pula. Allowance modal bagi suatu aset perniagaan yang tidak digunakan akan tetapi dikira setiap tahun, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai potongan. Allowance ini dikenali sebagai allowance nosional, di mana kadar allowance nosional sama dengan kadar allowance tahunan. Okey, kadang-kadang kan sesuatu perniagaan tu dia ada aset yang tidak digunakan. Tapi kat sini dia cakap kalau aset tu tidak digunakan tetapi dikira setiap tahun, tidak boleh dijadikan sebagai potongan.
Sebab aset tu dia perlu kita gunakan dekat dalam perniagaan kita. Jadi kalau macam aset tu, walaupun aset tu memang milik perniagaan, tetapi dia tidak digunakan, kita tak boleh nak jadikan ianya sebagai potongan di dalam elang modal lah. Sebab kita tak guna aset tu. Kan setengah perniagaan tu dia ada banyak mesin-mesin dia. Lepas tu ada beberapa mesin yang dia macam dia tak gunakan. Yang tu kita tidak boleh jadikan sebagai potongan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, baki perbelanjaan ataupun baki residu ialah belanja layak yang tinggal pada suatu tahun taksiran bagi sesuatu aset, loji dan mesin setelah ditolak dengan elang permulaan, elang tahunan dan elang nasional. So kat sini kita tengoklah baki perbelanjaan yang tinggal lah selepas kita tolak ke semua elang-elang ni. Kita tengok baki perbelanjaan ataupun baki residu yang tinggal untuk kita punya kata apa, nilai aset kita tu untuk kita bawa ke tahun hadapan. Jadi kita kena ambil kira ketiga-tiga ni lah. Okey, lepas tu nombor 3, setelah elang modal berkenaan dikira berdasarkan kaedah garis lurus untuk sesuatu tahun taksiran, baki perbelanjaan akan dibawa ke hadapan dan tahun taksiran berikutnya dan ditolak dengan jumlah elang yang berkaitan. Jadi selepas kita ambil kira, kita dah tolak apa semua ni, ikut garis lurus, baki tu kita bawa ke hadapan dan kita bolehlah tolak untuk elang yang berkaitan untuk tahun yang berikutnya tu. Dan seterusnya ini akan berterusan sehingga baki perbelanjaan menjadi sifar ataupun aset berkenaan dijual yang mana berlaku lebih dahulu. Jikalau macam kita ada lagi aset tu macam ada nilai lagi, lepas tu kita jual dia ataupun kita lupuskan. Jadi kat situ kita layak tuntut tu selagi aset tu kita gunakan dan kita tak jual lagi. Kalau macam aset tu kita dah jual ataupun aset tu dia baki elang modal tu dah menjadi sifar dan kita tak boleh tuntut dah lah elang modal dia tu. Jadi kita tengok kes dia, ada 2 kes lah kat situ. Pertama menjadi sifar dan yang kedua kita sama ada kita lupus ataupun kita jual. Okey, contoh yang pertama. Z Sendirian Berhad membeli sebuah mesin dengan harga RM120,000 pada 1 Julai 2012. Tempoh perekonan syarikat berakhir pada 31 Disember setiap tahun. Kadar elang tahunan bagi mesin tersebut adalah 10%. Okey, tengok ni, kalau anda perasan dia bagi kadar elang tahunan 10%. Okey, kirakan elang modal yang dituntut sehingga tahun taksiran 2015. Okey, kalau anda perasan dekat soalan ni memang dia bagi elang tahunan dia berapa. Okey, dia beritahu dia beli pada tahun bila. Okey, sebabkan dia beli mesin, so dia tengok balik lah dekat jadual ketetapan umum kelayakan elang modal tu berapa banyak. Okey, kat sini tahun taksiran 2000 berapa, tapi ni tak tulis sebab dia nak kirakan untuk ketiga-tiga tahun. Jadi kita tengok belanja layaknya. Pertama sekali 2013, elang yang layak dia terima adalah elang permulaan sebab dia baru beli. Memang dia beli pada tahun 2012, tapi mungkin dia buat pembayaran pada tahun 2013. Jadi kat sini kalau ikutkan kepada jawapan modul anda, dia dapat elang modal dekat sini 20%, sebanyak 24,000. Dan kita tolak elang tahunan 10%, 12,000. Dan kita dapat 84,000 baki residu pada tahun 2013. Macam tadi apa yang telah diberitahu, kita kena tahu aset kita tu adalah telah dibayar. Jadi kalau dia beli macam contoh, okey, yang ni dia cakap tempoh perekonan berakhir 31 Disember setiap tahun. Okey, kalau dia macam dia kata dia beli tahun sekian-sekian, lepas tu dia bayar pada tahun sekian-sekian, kita ikut tahun yang dia beli itulah. Okey, kalau kat sini dia untuk tahun permulaan dia ada
dapat elang permulaan dan elang tahunan yang dia boleh tuntut untuk elang modal. Kat sini dia dapat baki residu sebanyak 84,000. Okey, untuk tahun 2014 pula dia dah tak dapat dah elang modal ni sebab aset tu dah dah berumur lebih daripada setahun. Jadi aset tu kita hanya boleh tuntut elang tahunan je untuk elang modal dia 10%. Jadi adalah 12%. Kita bawa lagi baki residu dia sebanyak 72,000. Dan 2015 kita pun claim elang tahunan juga 10%, 12,000, dan kita dapat baki residu pada tahun 2015 sebanyak 60,000. Okey, ni baki akhir dia lah. Jadi kita tengok kat situ, kalau untuk elang permulaan hanya kita ambil kira pada tahun awal je, tahun awal kita beli je. Okey, seterusnya B, contoh yang kedua. Seorang peniaga menyediakan akaun setiap tahun pada 31 Disember. Beliau telah membeli loji berharga 110,000 pada 1 hari bulan 5 2011 dan digunakan di dalam perniagaan tersebut. Pada tahun 2012 dan 2013, loji tersebut tidak digunakan di dalam perniagaan. Ia digunakan semula pada tahun 2014. Berapakah elang modal yang dituntut oleh peniaga tersebut? Okey, dia ada 2 tahun yang dia tak gunakan, tetapi 2014 dia guna semula. Jadi kat sini kita tengok. Okey, pertama sekali untuk tahun yang mula-mula dia beli tu, dia boleh layak menuntut elang permulaan sebanyak 20% dan elang tahunan 10%. Kat sini dia ada 2 lah elang dia. Untuk tahun permulaannya tu kita dapat 33,000. Jumlah kedua-duanya kita ambil harga loji tu, tolakkan dengan elang tadi, kita dapat 77,000 baki residu dia. Untuk tahun 2013 dia tak ada elang tahunan disebabkan 2 tahun tu 2012 dan 2013 tu adalah, cikgu rasa ni soalan ni silap, tetapi kalau ni okey, dia bukan, maksudnya soalan ni kalau anda tengok, walaupun 2012 dan 2013 dia ikut tahun yang awal tahun tu, so dia 2 tahun ni dia macam dia tak pakai loji tu, dia kena tolak dengan elang nasional lah. Elang nasional ni bukanlah elang tahunan yang kita boleh tuntut. Jadi kat sini elang nasional sebanyak 10% untuk kedua-dua tahun ni. Okey, 11,000 dan 11,000 kita tolak kan, kita dapat amount baki residu akhir dia. Dan 2014 mula dia gunakan. Jadi pada tahun yang digunakan semula tu lah kita tolak pula dengan elang tahunan dia, dan kita dapat baki residu sebanyak 44,000. Maksudnya kat sini kalau untuk elang nasional ni dia tak boleh diterima dalam potongan cukai. Jadi kita ambil kira elang tahunan je dan elang permulaan. Kalau elang nasional ni dia tak guna, kita tak boleh terima dia sebagai potongan dekat dalam cukai. Okey. Untuk C pula, pengiraan elang modal bagi aset yang dibeli secara tunai. Okey, kalau aset tu dia beli secara tunai, elang permulaan 20% diberikan kepada belanja yang layak pada tempoh asas bagi sesuatu tahun taksiran dan dikira sekali sahaja. Okey, kalau dia beli tunai, dia adalah elang permulaan 20%. Kat sini kita tengok contoh yang pertama. Syarikat Najah Sendirian Berhad Syarikat Najah Berhad telah membeli sebuah mesin dengan harga 150,000 pada 1 April 2012. Tempoh perekonan berakhir 31 Disember setiap tahun. Kadar elang tahunan adalah 10%. Jadi pengiraannya adalah seperti berikut. Kat sini Syarikat Najah tahun taksiran bila, okey, kos mesin dia. Pada tahun 2013 dia ada sebab dia baru beli, dia tuntut elang permulaan dan elang tahunan. Elang permulaan sebanyak 20% dan elang tahunan 10%. Jadi kat sini dia tolakkan, dapat baki
perbelanjaan ataupun baki residu. Lepas tu tahun 2014 dia tuntut elang tahunan saja dengan tahun 2015. Dia tolak-tolak dan dapat baki perbelanjaan ataupun baki residu yang akhirnya lah sebanyak 75,000. Okey, contoh yang kedua pula, Encik Hifzan, seorang pengilang roti, menyediakan akaun tahunan berakhir 31 Disember. Beliau telah membeli mesin membuat roti berharga RM40,000 pada 1 Julai 2011 dan digunakan dalam perniagaan tersebut. Bagi tahun 2012 dan 2013, mesin itu tidak digunakan dalam perniagaan dan digunakan semula 1 Januari 2014. Diandaikan elang tahunan adalah sebanyak 10%. Pengiraan elang yang dituntut Encik Hifzan 2015 adalah seperti berikut. Okey, kat sini dia ada 2 tahun yang dia tak gunakan mesin tu. Jadi kita tengok mula-mula sekali, tahun mula-mula tu 2012 dia boleh tuntut elang permulaan 20% sebanyak RM8,000 dan elang tahunan 10% sebanyak RM4,000. Sebabkan mula-mula lah tahun yang dia beli tu. Jadi kita tolak, kita dapat baki perbelanjaan sebanyak RM28,000. Disebabkan 2 tahun ni dia tak guna, jadi kita tak layak jadikan dia sebagai potongan cukai. Jadi ianya adalah merupakan elang nasional sebanyak 10% untuk kedua-dua tahun ini. Dan pada tahun 2015 Okey, yang ketiga ialah elang modal hanya diberi pada aset yang telah dibayar. Yang mana aset tu memang kita dah bayar. Kalau macam belum bayar tu, kita tak boleh lah nak claim elang modal je. Okey, seterusnya kita tengok kepada langkah kerja menyediakan elang modal tahun. Ini untuk tahun yang pertama, di mana tahun yang mula-mula sekali anda nak tuntut elang modal ataupun anda baru beli aset tetap anda. Pertama sekali kita tengok, kita perlu nyatakan tahun taksiran. Kita buat taksiran tahun yang bila, tahun 2010 ke 2015 ke. Kita kena mention kita buat tahun taksiran untuk tahun yang bila. Yang kedua adalah rujuk dokumen pembelian aset, di mana kat sini kita nak tahu nilai aset tetap kita tu, kita kena rujuk dokumen pembelian aset kita. Di mana kat situ dia ada beritahu nilai aset kita tu berapa, harga dia, kos dia berapa. Jadi kat situ pentingnya kita nak rujuk dokumen tu, kita kena simpan baik-baik lah dokumen pembeli aset tu. Yang ketiga, isi ruang bilangan perkara, tahun beli, kos asal dan kadar elang tahunan. Okey, kat sini kita isi semua perkara-perkara ni. Kita ikut kepada format je, format. Ni kos asal, baki awal, tambahan pelubusan, ni semua kita kena isi ikut format tu. Dan peringatan, isi dahulu bahagian kolom. Maksudnya kita isi dululah kolom kita tu tahun bila. Kita isi dulu semua ni sebelum kita pergi kepada yang dituntut. Lepas tu kita kena salin semula nilai kos asal A ke ruangan tambahan. Maksudnya kita kena salin semula nilai kos asal aset kita tu. Lepas tu kita kena kira baki akhir residu yang dibenarkan. Maksudnya elang modal ataupun susut nilai yang dibenarkan. Lepas tu kita kena isi ruang tambahan di bahagian belanja residu yang dituntut, di mana di sini kita kena tengok ketetapan umum yang dibenarkan oleh LHDN. Lepas tu kita tengok kira elang awal, di mana belanja residu yang dituntut ada tambahan ke tak ada tambahan 20% ke kan. Kita tengok kat situ lah, tahun pertama pembelian saja. Ni elang awal ni untuk tahun pertama pembelian sajalah. Kalau macam kita dah beli aset tu dah lama, kita tak boleh tuntut elang tambahan tu. Kita hanya tuntut elang tahunan je. Elang pertama, elang awal tu hanya untuk pertama kali pembelian sahaja. Lepas tu kita kena kira elang tahunan, belanja residu yang dituntut. Okey, ni tambahan ni kalau ada elang tambahan ataupun elang awal. Kalau macam ada aset yang kurang daripada RM1,000, lepas tu tambahan kadar dia adalah melebihi RM1,000, kita kena tengok lah kat situ.
Sebab tadi kita ada tuntutan yang lain yang dibenarkan untuk aset yang di bawah RM1,000. Jadi kita kena tengok kat situ lah. Lepas tu kita kena kira jumlah allowance belanja residu yang dituntut, allowance awal dengan allowance tahunan. Allowance awal ni kalau aset tu kita baru beli. Tapi kalau aset tu dah lama, hanya allowance tahunan je lah. Dan seterusnya kita kena kira baki akhir belanja residu yang dituntut. Okey, tambahan ataupun jumlah allowance, dan akhir sekali jumlahkan setiap kolom. Kat sini kita tengoklah. Ni allowance awal ni kepada yang baru, aset yang baru je. Tapi allowance tahunan ni kita tengok aset yang mana yang dibenarkan untuk dituntut allowance modal. Okey, seterusnya langkah kerja menyediakan allowance modal tahun kedua dan seterusnya, di mana tahun yang lepas, orang kata apa, lepas kita belilah aset tu, kita beli tahun pertama tu, lepas tu cara kita nak sediakan macam mana, kita tengok kat sini. Pertama sekali kita nyatakan tahun taksiran kita. Kedua, salin bilangan perkara dari jadual allowance modal tahun sebelum. Kita salin balik perkara-perkara tu daripada modal tahun sebelum, mana baki tu kita bawa ke tahun yang seterusnya lah. Lepas tu kita kena nyatakan ke semua kadar allowance tahunan dan tahun beli. Kita kena cakap tahun bila kita beli dan allowance tahunan yang kita boleh tuntut. Lepas tu nombor 4, salin kos asal dan baki awal residu yang dibenarkan dan baki akhir residu yang dibenarkan tahun sebelum. Kita kena salin balik lah, macam cikgu kata tadi. Baki awal tu, baki yang sebelum tu kita bawa ke depan. Lepas tu salin baki awal residu yang dituntut dan baki akhir residu yang dituntut daripada tahun yang sebelumnya. Lepas tu buat penambahan pembelian aset baru di dalam kolom bilangan perkara, tahun beli dan kadar allowance tahunan. Kat sini kita tengoklah kalau ada penambahan aset baru ke kan, kita tambah je lagi. Tapi kalau aset baru tu kita kena tulis dekat bahagian yang ni lah. Ni kita, kalau ada aset baru lah kita tambah lah lagi. Kalau aset yang lama tu kita just bawa je baki-baki tu, kita kira kita tuntut allowance tahunan je. Lepas tu isi penambahan. Okey, ni dah. Lepas tu kita kira baki akhir residu yang dibenarkan. Isikan penambahan dan residu yang dibenarkan ke dalam kolom tambahan residu yang dituntut. Kita tengoklah yang mana residu yang boleh dituntut. Lepas tu kita kira allowance awal dan allowance tahunan residu yang dituntut dan kita jumlahkan dia. Kita jumlahkan residu yang kita boleh tuntut untuk kita masukkan ke dalam taksiran cukai kita. Lepas tu kita kira baki akhir residu yang dituntut dan jumlahkan setiap kolom. Okey, ni adalah arahan untuk tahun yang selepas tu lah. Okey, prinsip allowance modal pula. Allowance modal bagi suatu aset perniagaan yang tidak digunakan akan tetapi dikira setiap tahun, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai potongan. Allowance ini dikenali sebagai allowance nosional, di mana kadar allowance nosional sama dengan kadar allowance tahunan. Okey, kadang-kadang kan sesuatu perniagaan tu dia ada aset yang tidak digunakan. Tapi kat sini dia cakap kalau aset tu tidak digunakan tapi dikira setiap tahun, tidak boleh dijadikan sebagai potongan. Sebab aset tu dia perlu kita gunakan dekat dalam perniagaan kita. Jadi kalau macam aset tu, walaupun aset tu memang milik perniagaan tetapi dia tidak digunakan, kita tak boleh nak jadikan ianya sebagai potongan di dalam allowance modal lah. Sebab kita tak guna aset tu. Kan sesetengah perniagaan tu dia ada banyak mesin-mesin dia. Lepas tu ada beberapa mesin yang dia macam dia tak gunakan. Yang tu kita tidak boleh jadikan sebagai potongan. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, baki perbelanjaan ataupun baki residu ialah belanja layak yang tinggal pada suatu tahun taksiran bagi sesuatu aset, loji dan mesin setelah ditolak dengan allowance permulaan, allowance tahunan dan allowance nosional.
So kat sini kita tengoklah baki perbelanjaan yang tinggal lah selepas kita tolak ke semua allowance ni. Kita tengok baki perbelanjaan ataupun baki residu yang tinggal untuk kita punya kata apa, nilai aset kita tu untuk kita bawa ke tahun hadapan. Jadi kita kena ambil kira ketiga-tiga ni lah. Okey, lepas tu nombor 3, setelah elang modal berkenaan dikira berdasarkan kaedah garis lurus untuk sesuatu tahun taksiran, baki perbelanjaan akan dibawa ke hadapan dan tahun taksiran berikutnya dan ditolak dengan jumlah elang yang berkaitan. Jadi selepas kita ambil kira, kita dah tolak apa semua ni, ikut garis lurus, baki tu kita bawa ke hadapan dan kita bolehlah tolak untuk elang yang berkaitan untuk tahun yang berikutnya tu. Dan seterusnya ini akan berterusan sehingga baki perbelanjaan menjadi sifar ataupun aset berkenaan dijual yang mana berlaku lebih dahulu. Jikalau macam kita ada lagi aset tu macam ada nilai lagi, lepas tu kita jual dia ataupun kita lupuskan. Jadi kat situ kita layak tuntut tu selagi aset tu kita gunakan dan kita tak jual lagi. Kalau macam aset tu kita dah jual ataupun aset tu dia baki elang modal tu dah menjadi sifar dan kita tak boleh tuntut dah lah elang modal dia tu. Jadi kita tengok kes dia, ada 2 kes kat situ. Pertama menjadi sifar dan yang kedua kita sama ada kita lupus ataupun kita jual. Okey, contoh yang pertama. Z Sendirian Berhad membeli sebuah mesin dengan harga RM120,000 pada 1 Julai 2012. Tempoh perakaunan syarikat berakhir pada 31 Disember setiap tahun. Kadar elang tahunan bagi mesin tersebut adalah 10%. Okey, tengok ni, kalau anda perasan dia bagi kadar elang tahunan 10%. Okey, kirakan elang modal yang dituntut sehingga tahun taksiran 2015. Okey, kalau anda perasan dekat soalan ni memang dia bagi elang tahunan dia berapa. Okey, dia beritahu dia beli pada tahun bila. Okey, sebabkan dia beli mesin, so dia tengok balik lah dekat jadual ketetapan umum kelayakan elang modal tu berapa banyak. Okey, kat sini tahun taksiran 2000 berapa, tapi ni tak tulis sebab dia nak kirakan untuk ketiga-tiga tahun. Jadi kita tengok belanja layaknya. Pertama sekali 2013, elang yang layak dia terima adalah elang permulaan sebab dia baru beli. Memang dia beli pada tahun 2012, tapi mungkin dia buat pembayaran pada tahun 2013. Jadi kat sini kalau ikutkan kepada jawapan modul anda, dia dapat elang modal dekat sini 20%, sebanyak 24,000. Dan kita tolak elang tahunan 10%, 12,000. Dan kita dapat 84,000 baki residu pada tahun 2013. Macam tadi apa yang telah diberitahu, kita kena tahu kita kena tahu aset kita tu adalah telah dibayar. Jadi kalau dia beli macam contoh, okey, yang ni dia cakap tempoh perakaunan berakhir 31 Disember setiap tahun. Okey, kalau dia macam dia kata dia beli tahun sekian-sekian, lepas tu dia bayar pada tahun sekian-sekian, kita ikut tahun yang dia beli itulah. Okey, kalau kat sini dia untuk tahun permulaan dia ada dapat elang permulaan dan elang tahunan yang dia boleh tuntut untuk elang modal. Kat sini dia dapat baki residu sebanyak 84,000. Okey, untuk tahun 2014 pula dia dah tak dapat dah elang modal ni sebab aset tu dah dah berumur lebih daripada setahun. Jadi aset tu kita hanya boleh tuntut elang tahunan je untuk elang modal dia 10%. Jadi adalah 12%. Kita bawa lagi baki residu dia sebanyak 72,000. Dan 2015 kita pun claim elang tahunan juga 10%, 12,000. Dan kita dapat baki residu pada tahun 2015 sebanyak 60,000. Okey, ni baki akhir dia lah. Jadi kita tengok kat situ, kalau untuk elang permulaan
Hanya kita ambil kira pada tahun awal je, tahun awal kita beli je. Okey, seterusnya B, contoh yang kedua. Seorang peniaga menyediakan akaun setiap tahun pada 31 Disember. Beliau telah membeli loji berharga RM110,000 pada 1 hari bulan 5 2011 dan digunakan di dalam perniagaan tersebut. Pada tahun 2012 dan 2013, loji tersebut tidak digunakan di dalam perniagaan. Ia digunakan semula pada tahun 2014. Berapakah elang modal yang dituntut oleh peniaga tersebut? Okey, dia ada 2 tahun yang dia tak gunakan, tetapi 2014 dia guna semula. Jadi kat sini kita tengok. Okey, pertama sekali untuk tahun yang mula-mula dia beli tu, dia boleh layak menuntut elang permulaan sebanyak 20% dan elang tahunan 10%. Kat sini dia ada 2 lah elang dia. Untuk tahun permulaannya tu kita dapat 33,000. Jumlah kedua-duanya kita ambil harga loji tu, tolakkan dengan elang tadi, kita dapat 77,000 baki residu dia. Untuk tahun 2013 dia tak ada elang tahunan disebabkan 2 tahun tu 2012 dan 2013 tu adalah, cikgu rasa ni soalan ni silap, tetapi kalau ni okey, dia bukan. Maksudnya soalan ni, kalau anda tengok, walaupun 2012 dan 2013 dia ikut tahun yang awal tahun tu, so dia 2 tahun ni dia macam dia tak pakai loji tu, dia kena tolak dengan elang nasional lah. Elang nasional ni bukanlah elang tahunan yang kita boleh tuntut. Jadi kat sini elang nasional sebanyak 10% untuk kedua-dua tahun ni. Okey, 11,000 dan 11,000 kita tolak kan, kita dapat amount baki residu akhir dia. Dan 2014 mula dia gunakan. Jadi pada tahun yang digunakan semula tu lah kita tolak pula dengan elang tahunan dia, dan kita dapat baki residu sebanyak 44,000. Maksudnya kat sini kalau untuk elang nasional ni dia tak boleh diterima dalam potongan cukai. Jadi kita ambil kira elang tahunan je dan elang permulaan. Kalau elang nasional ni dia tak guna, kita tak boleh terima dia sebagai potongan dekat dalam cukai. Okey. Untuk C pula, pengiraan elang modal bagi aset yang dibeli secara tunai. Okey, kalau aset tu dia beli secara tunai, elang permulaan 20% diberikan kepada belanja yang layak pada tempoh asas bagi sesuatu tahun taksiran dan dikira sekali sahaja. Okay, kalau dia beli tunai, dia adalah elang permulaan 20%. Kat sini kita tengok contoh yang pertama. Syarikat Najah Sendirian Berhad Syarikat Najah Berhad telah membeli sebuah mesin dengan harga RM150,000 pada 1 April 2012. Tempoh perekonan berakhir 31 Disember setiap tahun. Kadar elang tahunan adalah 10%. Jadi pengiraannya adalah seperti berikut. Kat sini syarikat Najah tahun taksiran bila, okey, kos mesin dia. Pada tahun 2013 dia ada sebab dia baru beli, dia tuntut elang permulaan dan elang tahunan. Elang permulaan sebanyak 20% dan elang tahunan 10%. Jadi kat sini dia tolakkan dapat baki perbelanjaan ataupun baki residu. Lepas tu tahun 2014 dia tuntut elang tahunan saja dengan tahun 2015. Dia tolak-tolak dan dapat baki perbelanjaan ataupun baki residu yang akhirnya lah sebanyak 75,000. Okey, contoh yang kedua pula, Encik Hifzan, seorang pengilang roti, menyediakan akaun tahunan berakhir 31 Disember. Beliau telah membeli mesin membuat roti berharga RM40,000 pada 1 Julai 2011 dan digunakan dalam perniagaan tersebut. Bagi tahun 2012 dan 2013, mesin itu tidak digunakan dalam perniagaan dan digunakan semula 1 Januari 2014. Diandaikan elang tahunan adalah sebanyak 10%. Pengiraan elang yang dituntut Encik Hifzan
2015 adalah seperti berikut. Okey, kat sini dia ada 2 tahun yang dia tak gunakan mesin tu. Jadi kita tengok mula-mula sekali, tahun mula-mula tu 2012 dia boleh tuntut elang permulaan 20% sebanyak RM8,000 dan elang tahunan 10% sebanyak RM4,000. Sebabkan mula-mula lah tahun yang dia beli tu. Jadi kita tolak, kita dapat baki perbelanjaan sebanyak RM28,000. Disebabkan 2 tahun ni dia tak guna, jadi kita tak layak jadikan dia sebagai potongan cukai. Okey, dan pada tahun 2015 pula adalah merupakan elang tahunan sebanyak 10%, di mana dia telah menggunakan semula pada Januari 2014. Okey, jadi kat sini anda kena tahulah kat mana yang dia gunakan, kat mana yang dia tak guna dan kat mana dia guna. Dia yang bahagian yang diguna tu kita boleh tuntut elang tahunan, tetapi bahagian yang di mana aset tu dia tidak gunakan, kita perlu letak elang nasional lah, di mana kita tak boleh potong dekat dalam cukai kita. Okey, seterusnya bahagian D, pengiraan elang modal bagi aset yang dibeli secara sewa beli. Okey, macam tadi kita bayar secara tunai, jadi kita tahulah macam mana, sebab dia tulis dekat situ bahawa kita boleh tuntut elang modal sekiranya kita telah membuat bayaran terhadap aset tersebut. Tetapi bagaimana pula dengan aset yang dibeli secara sewa beli ataupun loan lah, kita pinjaman lah orang kata, kita bayar ansuran. Okey, lazimnya kebanyakan aset tetap perniagaan dibeli melalui perjanjian sewa beli, iaitu bayaran ansuran. Dan dalam hal ini elang modal masih boleh dituntut. Dalam perjanjian sewa beli terdapat 2 unsur pembayaran yang berlaku, iaitu bayaran pokok, iaitu harga asal aset berkenaan, dan bayaran faedah mengikut peratus yang dikenakan. Dalam pengiraan elang modal, belanja faedah haruslah diketepikan, tidak diambil kira, dan belanja layak hendaklah terdiri daripada harga asal yang telah dibayar sahaja. Maksudnya kalau ada faedah ataupun peratus yang dikenakan terhadap pinjaman yang kita ingin beli aset berkenaan, faedah-faedah tu kita tak boleh ambil kira dekat dalam pengiraan elang modal. Maksudnya kita hanya ambil bayaran pokok ataupun harga asal aset berkenaan sahaja. Okey, contoh 1. Perai Laundry merupakan sebuah perniagaan Dobi yang menyediakan akaun pada 30 Jun setiap tahun. Peniaga tunggal Dobi ini membeli sebuah mesin pengering pakaian untuk kegunaan perniagaannya. Maklumat-maklumat yang dikemukakan adalah seperti berikut. Cara perolehan adalah sewa beli, di mana dia ansuran bulanan lah. Harga tunai adalah RM26,000. Bayaran pendahuluan sebanyak RM8,000 pada 1 Jun 2013. Bayaran ansuran bulanannya adalah RM850 selama 24 bulan. Ansuran pertama adalah pada 1 Julai 2013 dan kadar elang tahunan sebanyak 10%. Jadi kat sini kita tengok pengiraan elang modal sewa beli Perai Laundry. Okey, untuk harga pengering pakaian tu kita tengok pendahuluan dia beri adalah sebanyak RM8,000 dia bayar. Dan ansuran bulanannya adalah RM850 kali dengan 24 bulan. Kita dapat RM20,400 dan kita dapat harga sewa belinya adalah sebanyak RM28,400. Kita tolakkan dengan harga tunainya sebanyak RM26,000 harga asalnya, dan kita dapati faedahnya adalah sebanyak RM2,400. Jadi bayaran faedah bagi setiap ansuran ialah RM2,400. Kita bahagikan dengan 24 bulan kerana 24 bulan adalah merupakan ansuran yang dilakukan oleh Perai Laundry. Jadi kita dapat faedah bulanannya adalah sebanyak RM100. Okey, untuk tahun taksiran, untuk pengiraan elang modalnya, okey, 2014 tu kita tengok kos pendahuluan adalah sebanyak RM8,000. Ansurannya adalah RM850. Kita tolakkan dengan RM100 kerana 100 adalah merupakan faedah, dan faedah kita tidak boleh diambil kira dalam pengiraan elang modal. Jadi kita dapat RM750 dan perbelanjaan yang layak adalah RM8,750.
Okey, kita tolakkan dengan elang permulaan 20%, dan elang tahunan sebanyak 10%. Kita dapati baki perbelanjaan adalah 6,125. Okey, baiklah. Untuk 2015, ansuran adalah selama 12 bulan. Sebab apa? Sebab dia dah cukup setahun. Jadi setahun merupakan 12 bulan. Jadi kita tengok ansuran dia adalah 750, di mana 850 tolak dengan RM100. Kita darabkan dengan 12 bulan dan kita dapat RM9,000. Jadi kita tengok perbelanjaan yang layak adalah RM15,125. Lepas tu kita tengok kita tolak elang permulaannya 20%, kita darabkan dengan RM9,000. Dan elang tahunan adalah 10%, kita darabkan dengan RM8,750 tambah dengan RM9,000. Jadi kita dapat adalah elang permulaan RM1,800 dan elang tahunan RM1,775. Dan kita dapat RM3,575. Jadi baki perbelanjaan yang layak adalah sebanyak RM11,550. Okey, seterusnya belanja kenderaan. Belanja loji yang layak untuk suatu kenderaan bermotor selain kenderaan berlesen atau berpermit bagi pengangkutan barang atau penumpang secara komersial, lori, truk, bas mini, van, station wagon, teksi ataupun kereta sewa akan dihadkan maksimum RM100,000. Jadi kita tengok kenderaan ni dia hadnya sebanyak RM100,000. Jadi kita tengok pada contoh 1, syarikat Rotan Berhad ialah sebuah syarikat yang terlibat dalam perniagaan perabot rotan. Tarikh perakaunan syarikat itu berakhir pada 31 Disember. Syarikat telah membeli kenderaan-kenderaan berikut pada 1 Februari 2015. Elang tahunan bagi kenderaan ialah 20% dan van adalah 20%. Okey, kita tengok kat sini dia beli kereta perdana V6 RM85,000 untuk kegunaan pengarah dan van bernilai RM58,000 untuk kegunaan mengangkut perabot. Dalam keadaan ini, elang modal dikira adalah seperti berikut. Jadi kita tengok ni dia bahagikan dua lah. Satu kita tengok kepada perdana V6 dan satu lagi kita tengok kepada van. Untuk perdana V6 ni kita tengok perbelanjaan yang layaknya adalah berapa? RM50,000. Kenapa RM50,000 ya? Okey, ni kalau kita tengok dekat sini RM85,000. Tolak. Okey, kita tengok perbelanjaan yang layak adalah sebanyak RM50,000. Jadi kita kena tengok kenapa RM50,000 dan kenapa bukan RM85,000. Kita kena tengok balik, kita kena kaji balik kenapa. Mungkin sebab kegunaan dia tu adalah untuk pengarah, ataupun orang kata apa, dia ada peratus ataupun pembahagian kegunaan peribadi ataupun perniagaan. Jadi dekat situ kita tengok yang layak. Tapi dekat dalam soalan ni dia tak beritahu pengarah tu guna sebanyak mana dan perniagaan guna sebanyak mana. Tapi biasanya kalau untuk perniagaan ni biasanya 1/3 kegunaan peribadi dan 2/3 kegunaan perniagaan. Tapi kat sini dia tak beritahu, jadi kita kena cek balik lah. Okey, kalau untuk perbelanjaan yang layak ni, so perbelanjaan yang layak adalah RM50,000. Dan kita tolak elang permulaan 20% dan elang tahunan 20%. Kita dapat baki perbelanjaan sebanyak RM30,000. Itu adalah untuk perdana V6. Tapi kalau untuk van, kita tengok perbelanjaan yang layaknya adalah RM58,000 juga. Sebab van ni memang 100% kita gunakan untuk perniagaan. Lepas tu kita tolakkan dengan elang permulaan 20% dan elang tahunan 20%. Kita dapati baki perbelanjaan adalah sebanyak RM34,800. Jadi cikgu harap anda jelas.
Okey, seterusnya anda dikehendaki menjawab semua soalan latihan teori 3 serta 2 soalan daripada modul. Kelas berikutnya kita akan bincangkan bersama-sama. Selamat menjawab semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.